Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar cara-cara memasukkan data ke dalam database menggunakan Dreamweaver dan juga XAMPP. Database kita akan pakai PHPMyAdmin. Jadi pastikan paparan PHPMyAdmin dapat dibuka ataupun diakses pada browser masing-masing. Langkah yang pertama adalah memastikan services pada Apache dan MySQL di-on-kan ataupun di-startkan. Jadi tekan saja button start dan automatic services Apache dan juga MySQL akan di-start, akan dimulakan. Okey. Seperti biasa, kita akan open Adobe Dreamweaver software. Jadi sekarang ini kita akan bangunkan satu file PHP ya. Make sure file kita adalah PHP. Buka satu file dan file save as sebagai daftar.php. Jadi pada title kita juga akan buat pendaftaran. Bermaksud apabila kita daftar, jadi file tersebut akan disimpan ke dalam satu database. Jadi sekarang ini dia kata this page may have dynamically related file that can be already discovered by the server. So kita discover supaya dia dapat jumpa lokasi di mana kita telah simpan ke semua file kita ataupun development folder kita, iaitu MyWeb. Jadi kat sini kita akan dapat lihat satu page baru, iaitu file daftar PHP telah berada dalam MyWeb folder kita, iaitu development folder kita. Jadi ini paparan daftar PHP. Apa yang kita perlu buat untuk step pertama adalah memasukkan data ke dalam laman web kita, dalam page tersebut. Jadi website ini, laman ini saya namakan sebagai daftar pengguna. Bermaksud pengguna yang akan akses ke dalam laman web ini perlu memasukkan data mereka untuk disimpan. Jadi kita boleh banyak cara untuk menggunakan function insert data ini, iaitu seperti untuk maklumat login, untuk maklumat rekod pelajar dan sebagainya. Jadi pada yang contoh praktikal pada hari ini, kita akan gunakan daftar pengguna. Kemudian tekan site pada menu bar pada atas ini, insert form dan klik form. Jadi untuk form ini kita pastikan segala maklumat penghantaran ke dalam database kita menggunakan kawasan yang telah di-highlightkan dengan warna merah ini, iaitu kawasan form. Pada sebelah kiri kod kita akan dapat lihat div class content, daftar pengguna dan form ID form. Ini adalah form kita yang akan kita gunakan nanti. Jadi dua maklumat yang saya akan masukkan ke dalam server kita adalah iaitu nama, yang kedua nombor IC. Jadi maklumat ini akan dihantar melalui page kita ke dalam database. Jadi pada nama ini kita masukkan form text field, kerana nama ini akan di-type dalam text field dan dihantar melalui ID nama. Make sure ID ini adalah sama dengan ID yang kita masukkan ke dalam PHPMyAdmin dan klik OK. Yang kedua, nombor IC, kita insert form text field nombor IC dan klik OK. Jadi kedua maklumat kita telah ada pada website kita, pada laman page kita. Jadi kedua data ini akan dihantar melalui satu button. Make sure kita masukkan satu button insert form button dan ID nya adalah insert, dan kita akan masukkan maklumat tersebut kepada button submit. Contohnya, kalau kita nak tukar nama button tersebut ke nama lain, ya, kita boleh masukkan, tekan pada button submit dan kita lihat value pada bawah menu di bawah properties ini, kita boleh tukar kepada insert. So automatic
button ini akan jadi insert. Ya. Kita save dan lihat pada live. Ini akan dapat kita lihat pada paparan daftar pengguna pada browser kita. Baiklah, sekarang ini macam mana data yang dimasukkan ini. Cuba kita lihat pada Firefox ataupun browser anda. Saya masukkan RE dan IC dia 890911 sebagai contoh dan insert. Di data itu kita tak tahu ke mana data itu dihantar, kan? Jadi sekarang ini apa yang kita perlu buat adalah pergi ke phpMyAdmin dan kita akan bangunkan satu database yang baru. Okay, klik new pada bar di sebelah kiri ini dan namakan database ini sebagai MyWeb. Jadi database MyWeb ini akan menyimpan data-data yang berada pada folder MyWeb. Maksudnya web kita yang dinamakan sebagai MyWeb akan menggunakan data daripada database MyWeb pada phpMyAdmin dan kita create database. Okay, sekarang ni pada MyWeb ini, database MyWeb masih belum ada lagi table, di mana table ini akan menyimpan data-data ataupun maklumat-maklumat yang akan dimasukkan melalui laman web. Jadi kita create table tersebut dengan nama daftar pengguna. Okay, number of columns, berapa kolom yang kita perlukan bergantung kepada jumlah maklumat yang kita masukkan. Sebagai contoh, nama dan IC, 2 kolom. Tetapi saya cadangkan kita letakkan 3 kolom kerana satu kolom lagi adalah untuk ID, menyimpan maklumat sequence table tersebut. Dan klik go. Apabila klik go, akan terpapar 3 row, iaitu di mana row ini mewakili kolom-kolom yang kita masukkan tadi. Okay, bagi data yang pertama adalah ID. Data yang kedua, nama. Seperti yang saya maklumkan tadi, make sure nama ini sama dengan nama yang kita masukkan pada ruang input type tersebut, iaitu nama. Dan yang ketiga adalah nombor IC. Lihat nombor IC saya tidak ada space atau tidak ada underscore kerana kita follow balik ID nombor IC yang kita telah masukkan sebelumnya. Kemudian type bagi ID adalah integer sebab dia number. Nama adalah text kerana nama manusia hanya mengandungi huruf, dan nombor IC adalah integer, nombor saja. Selain daripada itu tidak diterima. Untuk length adalah panjang dia. Mungkin kita letakkan di sini 5. Nama mungkin 50. Kepanjangannya, dan nombor IC adalah 15, lebih kurang. Dan selepas itu, ruangan lain kita boleh biarkan kosong. Tetapi untuk ID kita buat auto increment ataupun AI dan klik OK. Yang lain kita klik now sebagai permulaannya kosong. OK, dan klik save. Jadi apabila kita telah klik save, kita akan dapat lihat satu table structure yang mengandungi nama, ID dan nombor IC. So, macam mana kita nak connectkan, hubungkan database ini kepada Adobe Dreamweaver? Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah pada database kita create connection, MySQL connection. Connection ini kita boleh namakan sebagai My Connection. MySQL Server adalah localhost. Username kita gunakan root. Password boleh tinggalkan kosong. Dan database kita akan pilih database kita, iaitu MyWeb. Klik OK
dan test connectivity, bermaksud bila kita test connection was made successful, dan klik OK. Klik OK di sini dan automatic connection ini telah dibuat untuk kita. Jadi kerja kita akan lebih mudah. Connection telah dilakukan daripada daftar PHP ini kepada MySQL, PHP MyAdmin ya. Seterusnya, macam mana kita mahu masukkan data tersebut ke dalam PHP MyAdmin dalam database kita? Okey, kita pergi ke server behavior ya. Pada panel server behavior, klik tanda tambah ataupun plus pada atas itu dan kita tekan insert record, iaitu function insert record yang kita akan gunakan. Jadi value ini akan disubmit melalui form 1, form yang kita createkan tadi. Tabelnya adalah table data daftar pengguna, dan make sure columns itu kita gunakan nama, kerana nama ini akan submit as text kepada database kita. Okay. Jadi after inserting, lepas submit data itu, ke mana kita akan pergi? Jadi saya akan bangunkan satu page baru bernama success.html, di mana file tersebut masih belum ada, dan klik OK. Apabila kita klik OK dengan ada logo PHP di sini, bermaksud satu coding di mana masukan data telah dilakukan untuk kita secara automatik. Okey, baiklah. Sekarang ini insert record telah berjaya dilakukan. Kita akan cuba masukkan data tersebut melalui web browser kita. Klik pada web browser. Saya masukkan nama Fatimah, nombor IC 123456778 dan klik insert. Lihat, page yang akan dia pergi adalah kepada success.html, namun masih belum dijumpai. Jadi apa berlaku kepada database kita? Jadi ini adalah database yang kita bangunkan tadi. Kita klik pada browse dan kita akan dapat lihat satu database baru dengan nama Fatimah, nombor IC 123456778 telah dimasukkan dalam database kita. Bermaksud database kita telah berjaya. Jadi untuk dapatkan satu page baru, kita create satu file baru. Ini saya namakan sebagai berjaya. File save as success.html. Jadi apabila data yang dimasukkan, dia akan terus ke page berjaya. Kita cuba sekali lagi. Pada ruangan daftar, klik browser, masukkan nama Khairul, nombor IC 98765432, insert, berjaya. Jadi paparan secara automatik, semestinya data Khairul ini akan dimasukkan ke dalam jadual kita. Klik browse dan lihat ID nombor 2 Khairul, nombor IC 9876 dan sebagainya. Jadi bermaksud database kita telah berjaya dibangunkan dan dapat dihubungkan dengan fail daftar pengguna. Jadi itu saja untuk kali ini, cara memasukkan data yang mudah ke dalam database menggunakan Dreamweaver, XAMPP melalui PHP MyAdmin. Jadi pada pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar lagi cara-cara untuk delete data ataupun kita update data dan sebagainya. Terima kasih.